Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang sangat menarik dalam sejarah. Dan topik yang saya nak sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan bab pertama, tingkatan 5, iaitu kedaulatan negara. Salah satu elemen penting yang korang kena tahu dalam kedaulatan negara adalah berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Jadi macam mana kita nak tahu sesebuah negara itu dianggap berdaulat ataupun tidak berdaulat? So ianya perlu ada 4 ciri penting ini. Maksudnya setiap negara yang berdaulat di Malaysia ada 4 ciri ni. Kalau tak ada, dia tidak dianggap sebagai negara berdaulat. Okey, yang pertama, negara tersebut perlulah ada pemerintahan. Yang kedua, perlu adanya rakyat. Dan yang ketiga, perlu adanya perundangan ataupun undang-undang. Dan yang keempat, perlu adanya wilayah pengaruh. Saya akan terangkan satu persatu dari setiap ciri-ciri ini. Kita pergi kepada ciri yang pertama, iaitu pemerintahan. Setiap negara yang berdaulat atau negara yang merdeka, boleh kita kata, adalah negara yang memerlukan pemerintahan. Pemerintahan ni siapa? Ketua, pemimpin yang menguruskan sesebuah negara tersebut. Okey? Dan tugas atau tujuan pemerintahan ini adalah untuk menjaga kestabilan politik dan pentadbiran dalam sesebuah negara. Okey? Dan setiap negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeza-beza. Sebab dalam dunia ni kita ada macam-macam jenis sistem pemerintahan. Dan negara kita, Malaysia, kita menggunakan 2 sistem, iaitu yang pertama adalah sistem raja berperlembagaan dan yang kedua adalah demokrasi berparlimen, yang korang akan belajar lebih lanjut dalam bab yang ketiga nanti. Bab ketiga nanti kita akan zoom atau kita akan fokuskan lagi kepada raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sekarang kita tengok surface saja dahulu. Jadi bila saya cakap kita ada 2 sistem, so maksudnya kita pun mesti ada 2 pemimpin ataupun 2 ketua. Dan siapakah 2 ketua tersebut? Kita ada yang pertama adalah ketua negara yang kita kenali sebagai YDPA atau Yang di-Pertuan Agong, yang mengetuai keseluruhan negara kita. Dan YDPA ini dipilih dalam kalangan 9 orang Raja Melayu di dalam negara kita. Okey? Dan ketua yang kedua adalah kita ada ketua kerajaan. Siapa lagi kalau bukan P Menteri? Siapa P Menteri, cikgu? P Menteri adalah Perdana Menteri. Saya rasa korang tahu siapa itu Perdana Menteri. Jadi ini adalah 2 ketua yang menerajui pemerintahan negara kita. Setiap negara sistem pemerintahannya berbeza. Ada yang ada 1 ketua, ada yang ada 2 ketua dan sebagainya. Dan Malaysia, kita ada 2 ketua dan 2 sistem pemerintahan. Jadi Malaysia menepati tak ciri-ciri negara berdaulat? Yes, sebab kita ada menepati ciri yang pertama, iaitu pemerintahan. Kita pergi kepada ciri yang kedua. Kalau kita ada pemerintahan, kita mesti juga ada rakyat, betul? Siapa itu rakyat? Rakyat adalah penduduk bagi sesebuah negara. Sebuah negara dia mesti ada rakyat, mesti ada orang yang duduk dalam negara tersebut. Tak ada negara yang kosong, ada pemerintahan tapi tak ada rakyat. Tak ada. Dia mesti ada masyarakat yang tinggal di dalam sesebuah negara, yang kita gelar sebagai rakyat. Okey? Jadi, rakyat ini bila hidup dalam sesebuah negara, mereka terikat dengan undang-undang. Maksud terikat dengan undang-undang ni macam mana, sir? Maksud dia kita kena follow every rules, every peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan negara tersebut. Okey? Dan negara kita adalah orang kata dianggotai, bukan dianggotai lah, adalah antara negara yang mempunyai pelbagai kaum. Antara kaum yang orang kata majoriti dalam negara kita, kita ada kaum Cina, kaum Melayu dan juga kaum India. Itulah 3 kaum utama. Dan setiap kaum ini berbeza antara satu sama lain dari segi makanan, pakaian, budaya, agama dan sebagainya. Tapi walaupun rakyat Malaysia ini berbeza, kita semua disatukan dengan satu bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, disatukan dengan satu rukun negara dan satu kebudayaan. Dan Malaysia menepati tak ciri rakyat? Yes, sebab kita ada rakyat, kamu adalah rakyat Malaysia, saya adalah rakyat Malaysia. Jadi ciri yang kedua pun kita tepati sebagai negara yang berdaulat. Okey, kita pergi kepada ciri yang ketiga, iaitu perundangan ataupun undang-undang. Dekat mana saja dekat dunia ni yang tak ada undang-undang? Setiap tempat mesti ada undang-undang, termasuklah setiap negara.
Tak ada negara yang tak ada undang-undang. Jadi setiap negara yang berdaulat dia mesti ada undang-undang, sebab perundangan atau undang-undang itu dia menjadi asas kepada peraturan negara. Setiap peraturan negara asasnya adalah badan perundangan. Jadi apa kegunaan perundangan ya cikgu? Apa kegunaan undang-undang? Untuk menjamin keadilan dan juga melindungi rakyat-rakyat. Kalau ada orang buat salah dalam negara, takkan kita nak biar je. Mesti ada hukuman, betul tak? Mesti ada orang kata batasan-batasan yang perlu dipatuhi oleh rakyat tersebut. Dan itu semua di bawah ruang lingkup badan perundangan atau bidang perundangan. Dan undang-undang di dalam negara kita ada banyak. Okey? Dan undang-undang di dalam negara kita dibuat berpandukan perlembagaan. Apa tu perlembagaan? Korang akan belajar dengan lebih lanjut pada bab yang kedua nanti. Saya bagi teaser sikit. Perlembagaan ini maksudnya undang-undang tertinggi. Dengan banyak-banyak undang-undang, perlembagaan inilah yang paling tinggi sekali dalam negara kita. Okay, alright. Dapat dekat situ. Dan adakah Malaysia menepati ciri yang ketiga? Yes, kita ada undang-undang. Kamu patuhi undang-undang, saya pun patuhi undang-undang yang ada di dalam negara kita. Okay, so ciri yang keempat adalah sempadan. Ciri sempadan okay, bukan ciri wilayah pengaruh, saya silap tadi. Ini adalah ciri sempadan. So apa itu ciri sempadan? Sempadan adalah sebuah garis pemisah yang memisahkan antara negeri dan juga negara. Macam mana kita nak tahu pemisah antara negara kita dengan negara jiran? Antara sebuah negeri Selangor dengan negeri Perak contohnya. Dia mesti ada sempadan. Alright. Dan negara kita adalah negara yang berkongsi sempadan dengan negara-negara jiran kita. Apakah negara-negara yang berkongsi sempadan dengan negara kita? Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Dan setiap negara-negara yang berkongsi sempadan dengan kita, mereka mengakui sempadan negara kita. Maksud akui ni macam mana? Maksudnya adalah mereka tidak mencerobohi negara kita sesuka hati sebab mereka tahu batasan-batasan yang ada di dalam negara kita. Itu maksud mengakui sempadan. Okey, dan sempadan ini dia macam-macam jenis. Okey, kita ada sempadan air, sempadan darat dan juga sempadan udara. Alright? Jadi adakah Malaysia ada sempadan? Kita tahu tak batasan negara kita dengan negara luar? Negara kita dengan negara jiran kita? Kita tahu betul? So maksudnya Malaysia menepati ciri yang keempat. So maksud kat sini, adakah Malaysia itu merupakan negara yang berdaulat? Alright. Malaysia merupakan negara yang berdaulat. Okay. So kalau korang nak tahu sebenarnya dekat dunia ni, alright, tak semua negara boleh dianggap berdaulat. Sebab ada negara-negara pada hari ini yang tidak dianggap berdaulat kerana tidak menepati keempat-empat ciri ni. Siapa boleh bagi tahu dekat saya apakah negara-negara yang tidak menepati ciri-ciri negara berdaulat? Boleh turunkan jawapan kamu di ruangan komen di bawah. Alright, saya nak tengok siapa yang dapat memberi jawapan yang tepat berkaitan dengan negara yang boleh kita anggap sebagai tidak berdaulat pada hari ini. Okay, so itu saja untuk sesi video kali ini. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang bersama dengan saya, Syed Histrozi. Bye.